Salam cikgu. Pagi. Salam cikgu. Semua sihat ya? Sehat. Sekarang ni dah pukul 10. Dalam sejam lagi kalian nak rehat kan. Jadi nanti ingatkan cikgu. Kalau dah nak habis masa ingatkan cikgu, nanti tak rehat kamu ya. Okey. Okey cikgu. Pertama sekali cikgu nak minta maaf kalau kalian dengar bunyi bising-bising kat luar sana sebab rumah cikgu berdekatan dengan jalan besar. Jadi ada banyak lori kelapa sawit, lori balak yang lalu lalang. Jadi maafkan cikgu terlebih dahulu ya. Boleh? Baik cikgu. Boleh cikgu. Okay. Baik cikgu. Kalau bercakap tentang lori balak ni Kang, kamu rasa kayu balak tu apa kegunaan dia? Apa Buat yang perabot. diceritakan? Lagi? Buat rumah. Kegunaan kayu balak. Rumah. Betul Damia. Okey, rumah betul. Jadi kita pun tahu sekarang ni penerbangan balak berleluasa di Malaysia kan. Jadi saya rasa kegunaan balak pun sekarang ni semakin berkurangan. Jadi bercakap tentang kayu balak dan perabot. Saya nak tanya kamu, kat rumah kamu ada perabot tak? Banyak. Ada. Ada ke yang tak ada? Sedih lah tu. Ada. Ada. Siapa Anis? Tak ada. Rumah ni Okey. daripada intan berlian cikgu. Amboi. Okey, Nanti bercakap tentang bayar. Okey, bercakap tentang perabot. Jadi kalian boleh teka tak apa yang cikgu nak ajar hari ni? Saya rasa kamu dah tahu kan? Perabot. Betul. Okey, tajuk pada hari ini adalah perabot. Jadi bagi cikgu masa untuk membuka slide terlebih dahulu. Boleh nampak? Nampak? Boleh. Okey, kejap ya. Maafkan bunyi ayam di belakang cikgu. Kejap ya. Tengah loading. Okey, boleh nampak? Boleh. Okey, tajuk pada hari ini cikgu nak ajar adalah seni reka industri perabot. Okey. Semasa tingkatan 2 dahulu kita telah belajar tentang industri ataupun reka bentuk industri, tetapi secara menyeluruh. Jadi kita imbas kembali apa itu reka bentuk industri. Jadi reka bentuk industri merujuk kepada produk yang direka untuk keperluan tertentu dengan tujuan menjadikan kehidupan manusia lebih selesa, mudah dan terancang. Jadi sama juga dengan seni reka perabot, mesti sama saja. Okey. Jadi tadi cikgu telah cakapkan penggunaan perabot adalah sangat menyeluruh. Jadi semua orang guna perabot. Jadi permintaan kepada perabot adalah sangat tinggi, sama ada di negara kita ataupun di luar negara. Jadi salah satu cabang dalam bidang seni reka bentuk industri yang sangat ketara membangun. Sebab permintaan perabot ini adalah sangat tinggi sejak dari dulu lagi. Jadi industri reka bentuk perabot menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Terutamanya perabot yang diperbuat daripada kayu. Terutamanya kayu balak, jati dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dekat pasaran perabot, kalau kalian pergi di mall-mall besar ataupun kedai-kedai perabot,
kalian boleh lihat ada orang duduk-duduk di atas kerusi, ada duduk buka almari ataupun tidur di atas katil sebab nak tengok kekukuhan perabot itu sendiri. Kalau kalian boleh tengok ni kan, pasaran perabot adalah sangat besar ataupun menyeluruh. Jadi salah satu pasaran perabot pula adalah disebarkan melalui katalog-katalog ataupun ada website dia tersendiri. Dekat Shopee pun ada jual ataupun website penjualan barang online. Jadi kalau kamu ingat lagi masa kecil-kecil dulu kan, ada orang bagi flyer ataupun apa kita panggil, satu buku untuk menyebarkan pasaran perabot. Jadi sekarang saya rasa semua dah boleh tengok online. Jadi ini pula adalah kilang perabot sangat besar dan kebanyakan perabot yang mahal diperbuat daripada kayu. Jadi pada tingkatan lepas juga kita telah belajar tentang pembuatan perabot, sama ada pembuatan daripada kilang ataupun pembuatan daripada kita sendiri yang menyuruh ataupun mencipta desain perabot itu dan menyuruh mereka perabot ini menghasilkan perabot tersebut. Boleh lagi belajar? Ataupun cikgu Boleh. dah ingat? Okey, Ustaz. cikgu. Okey, disebabkan definisi perabot ni sangat panjang, cikgu nak panggil seorang untuk baca. Boleh tak? Ada siapa tawar diri? Boleh. Siapa nak tawar diri? Cikgu bagi peluang ni. Saya. Noren. Jangan bagi wadah. Nurin je dari tadi. Okey, tak apa Nurin. Boleh. Bagi Nurin. Okey Nurin, dia nampak bersemangat tu. Yeay. Okey, definisi reka bentuk perabot. Satu, penghasilan idea kreatif dalam menghasilkan barangan yang bertujuan menyokong anggota badan manusia dan tempat menyimpan atau meletakkan barangan-barangan kecil. Ia juga boleh dikaitkan sebagai barangan yang membantu manusia dalam aktiviti harian. Okey, betul tu. Jadi perabot ini tidak semestinya almari. Mesti kamu fikir perabot tu kabinet, almari. Tak Meja sebenarnya. makan. Okey, betul. Meja makan lagi. Tempat letak kasut. Lagi. Sofa pun sebenarnya perabot ya. Sofa, katil. Itu dikategorikan dalam kumpulan perabot. Jadi kamu dah faham tentang definisi kan? Sebab untuk membantu manusia dan untuk menyokong anggota badan manusia seperti sofa dan katil. Okey, kita pergi. Ini ada contoh-contoh yang kamu nyatakan tadi. Ini adalah sofa dan meja kopi. Cantik tak ni? Nampak selesa kan? Okey. Dan ini adalah katil sebagai contoh. Ya saya? Cikgu boleh tak tolong hidekan yang bawah tu? Tutup yang bawah tu. Kejap ya. Terima Okey. kasih cikgu. Okey. Tapi kalau kamu tak baca pun mesti kamu tahu yang ni katil kan. Tak apa. Okey, ini almari. Saya rasa banyak yang guna almari ni dekat rumah. Betul tak? Betul. Almari jenis So, macam ni. almari lama. Mak saya masih pakai lagi cikgu. Oh, almari lama. Okey, kamu tahu tak setiap almari tu ada konsep dia tersendiri. Kalau almari lama tu saya rasa ia berkonsepkan kepada konsep klasik. Jadi nanti saya terangkan. Okey, boleh Nurin? Boleh. Yang ni kerusi malas. Yang ni kerusi malas jenis kayu. Ada yang kerusi malas yang jenis berwarna-warni tu. Pernah nampak tak yang awak duduk tu? Macam tu. Pernah tak? Pernah. tak Mak saya guna kalau kelas. oren. Kalau orang murah. Okey. Yang ni meja makan. Okey, yang ni meja belajar. Cantiknya meja belajar dia. Okey, yang ni meja solek. Okey, tu je. Dan tadi saya cakap tadi, setiap perabot ada konsep dia tersendiri. Sama juga macam baju yang kita pakai ada konsep dia. Contoh, konsep raya. Jadi, tahukah kalian
Setiap perabot juga mempunyai konsep tersendiri. Setiap konsep perabot pula mempunyai ciri-ciri yang membezakan antara konsep. Terdapat 5 konsep perabot yang wajib diketahui iaitu antik, klasik, retro, kontemporari dan ultramoden. Okay, macam panjang lah pula. Boleh tak siapa yang tawar diri untuk baca? Cikgu nak minta kejap je. Ada siapa nak baca tak? Saya. Okay, siapa tu? Wadah? Awadah. Okay, boleh bacakan? Konsep antik ni kan cikgu? Okey. Konsep antik. Konsep ini berasaskan kepada rekaan pada zaman dahulu dan reka bentuknya tak terbatas pada sebuah negara. Ia dapat dikenali melalui gaya Romanesque, lepas tu Gotik, Romanesque, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko dan lain-lain. Reka bentuk dan juga bahan binaan. Konsep ini dipengaruhi oleh reka bentuk perabot yang berusia lebih daripada 100 tahun. Okey, ini adalah konsep antik. Antik ini bermakna sesuatu yang sangat lama yang lebih daripada 100 tahun. Jadi kita boleh tengok pada contoh pada abad ke-15, 14 dan sebagainya. Jadi kita pergi kepada ciri-ciri perabot antik. Okay, kalau kamu boleh tengok di sini, ini adalah salah satu contoh perabot antik. Jadi perabot antik ini ciri-ciri dia mempunyai ukiran yang sangat berat ataupun sangat serabut. Terutamanya ukiran itu diperbuat daripada fauna, flora dan kaligrafi. Okay, konsep antik juga kebanyakannya diperbuat daripada kayu sebab zaman dulu ataupun abad ke-19, zaman Renaissance, kebanyakan perabot ataupun peralatan diperbuat daripada kayu. Jadi, contoh kayu yang digunakan, saya rasa ini kayu jati ataupun kayu yang keras. Dan kebanyakannya pula mempunyai kaki perabot jenis bangfoot. Bangfoot tu ada kembang kat bawah dia. Boleh nampak tak? Ada kembang kat bawah dia. Jadi kita pergi pula kepada contoh-contoh perabot antik. Ini adalah saya nyatakan gaya yang diterapkan dalam konsep perabot antik. Jadi kamu tak perlu ingat pun sebenarnya. Jadi saya saja nak tambahkan lagi info. Jadi kalau kamu boleh tengok, ini adalah perabot antik daripada gaya barok, gaya rokoko. Yang ni katil, tengok ukiran dia sangat banyak dan serabut. Yang ini adalah daripada gaya Renaissance dan ini adalah daripada gaya klasisisme. Okay, cikgu pun tak boleh nak sebut ya. Okey, kita pergi pula kepada konsep klasik. Jadi cikgu baca, tumpukan perhatian ya. Jadi konsep ini merujuk kepada gaya reka bentuk yang lebih ringkas berbanding konsep antik. Tetapi masih lagi menggunakan sedikit ciri yang ada pada perabot antik seperti ukiran. Jadi kalau ada ukiran pun dia sangat ringkas saja berbanding konsep antik tadi. Jadi perabot klasik mewah biasanya diperbuat daripada kayu padu dan perabot klasik yang murah biasanya diperbuat daripada logam, plastik, NDF dan chipboard. Okay, kita pergi kepada ciri-ciri perabot klasik. Okay, kalau kamu boleh tengok di sini, terdapat ukiran yang ringkas berbanding ukiran yang antik tadi. Jadi ada sikit-sikit je kalau tengok kat sini, kalau tengok sini, tidaklah berat seperti tadi. Okey. Yang kedua adalah reka bentuk yang ringkas. Kalau boleh tengok guna konsep ataupun guna bentuk geometrik saja,
dan menggunakan biasanya kebanyakannya perabot antik ni digunakan warna kayu ataupun warna semula jadi dan warna yang gelap biasa digunakan sebagai identiti. Identiti apa tu? Identiti biasa kebanyakannya untuk perabot yang mahal, perabot antik yang mahal biasanya menggunakan warna yang gelap, warna kayu yang gelap untuk menunjukkan bahawa identiti perabot itu adalah mahal. Okay, kita pergi pula kepada contoh-contoh perabot klasik. Ini kalau kamu boleh tengok kebanyakannya mempunyai ukiran yang sikit. Ini sebagai sofa. Ini contoh meja makan perabot, meja makan klasik. Katil. Yang ni saya rasa almari ataupun kabinet. Okey. Cikgu dah sakit tekak sikit. Cikgu nak suruh seorang baca boleh? Cepat panjang sangat. Boleh cikgu, saya nak baca. Okey, boleh. Konsep ini direka bentuk berlandaskan reka bentuk perabot tahun 1920-an sehingga 1970-an. Walaupun konsep ini kelihatan seperti perabot berkonsepkan klasik, namun reka bentuknya dipengaruhi oleh gaya reka bentuk moden. Dipengaruhi oleh budaya pop. Budaya pop tu apa cikgu? Budaya pop ni macam kalau kamu belajar pasal lukisan pop, apa yang bersegi ataupun yang apa kita panggil warna yang ceria, yang berwarna-warni, contoh penggunaan warna oranye. Kamu tahu kan lukisan pop ataupun aliran pop tu macam mana? Ya. Ingat lagi tak? Okay, macam tu lah. Tak apa, nanti kita tengok contoh. Okey, ini adalah perabot ataupun fungsi ciri-ciri perabot retro. Kalau kamu boleh tengok di sini yang cikgu nyatakan tadi, warna dia lebih ceria berbanding perabot jenis klasik ataupun antik tadi. Kita boleh tengok warna, ada warna biru, ada warna kuning, tak adalah gelap, muram macam tadi kan. Sebab yang antik dengan klasik biasanya untuk menunjukkan nilai sesuatu perabot itu ataupun menunjukkan lebih kepada golongan yang berada lah. Okay, kalau konsep retro ni bentuk dia juga lebih ringkas seperti konsep klasik tetapi kelihatan lebih moden. Kalau macam yang klasik tadi dia petak je macam tak menarik manalah, atau bukan tak menarik, maksud saya tak adalah semoden. Kita tengok pun macam benda-benda lama. Tapi yang ni kita tengok boleh nampak kemodenan reka cipta itu sendiri. Kita pergi pula kepada contoh-contoh perabot retro. Yang tadi Email tanya, kamu boleh tengok ada warna merah. Kita boleh nampak konsep pop dia. Ada warna yang cerah. Yang ni penggunaan warna oranye, warna biru. Ini ada peralatan pada tahun 1960-an. Dan ini juga adalah kabinet yang biasa diletakkan pada ruang tamu pada tahun pada tahun 1950. Zaman Pop Yeye tu, tahu kan? Zaman Pop Yeye tu. Cikgu, Pop Yeye tu joget-joget. Okey, kita pergi kepada konsep kontemporari. Okey, konsep kontemporari merujuk kepada gaya dan trend masa kini ataupun sekarang. Bertentangan dengan reka bentuk perabot klasik atau antik. Konsep ini memiliki maafkan cikgu. Konsep ini memiliki reka bentuk yang ringkas dan senang dipadankan dengan susun atur atau persekitaran. Konsep kontemporari lebih kepada kesederhanaan dan kebanyakannya digunakan pada masa sekarang. Jadi lebih senang cerita
konsep kontemporari ini perabot yang banyak digunakan sekarang. Tak ada ukiran yang banyak macam perabot kayu yang kosong ataupun sofa yang tak ada corak mana, ataupun kalau boleh yang digunakan pada masa sekarang lah, trend masa sekarang. Faham tak? Apa yang cikgu nak sampaikan ni? Faham. Kita ingatlah apa kontemporari ni lebih kepada masa kini atau sekarang. Okay. Yang macam cikgu nyatakan tadi, ini adalah corak ciri-ciri perabot kontemporari. Okay, kalau kamu perhatikan, reka bentuknya lebih ringkas, moden dan sederhana. Maksud sederhana ni tak ada serabut-serabut ataupun colourful sangat. Biasa-biasa je. Jadi senang dipadankan dengan dipadankan dengan rumah yang sederhana ataupun kita panggil biasa-biasa je. Ataupun kalau seterusnya adalah kita pergi kepada ciri-ciri yang kedua, tidak mempunyai corak menjadikannya kelihatan ringan dan lapang. Tak adalah nampak serabut-serabut. Jadi ruang tamu pun nanti kalau kita letak sofa ni nampak tenang je, ataupun boleh dipandangkan dengan persekitaran yang kosong. Jadi kebanyakan perabot kontemporari juga adalah lebih berbentuk geometrik. Kalau kamu tengok kat sini, meja ini berbentuk silinder. Ini adalah contoh-contoh perabot kontemporari. Ini adalah katil, perabot. Kalau kamu tengok, bentuk dia pun ringkas sahaja, sederhana dan lapang. Dan juga meletakkan bentuk geografik. Ini pula adalah meja solat. Apa yang saya nyatakan tadi, bentuk dia juga adalah lebih kepada geometrik. Ini juga, ini pula adalah meja makan jenis kontemporari. Ini pula adalah almari jenis kontemporari. Okey, dan yang terakhir pula, cikgu rasa dekat cikgu pun dah sebab-sebab dah ni. Cikgu nak seorang baca boleh? Adakah? Saya. Okay, Nurin, boleh lah. Cikgu dah Boleh tahu. lah. Konsep ultramoden. Konsep ini kelihatan lebih abstrak dengan penggunaan bahan dan juga warna yang pelbagai diterapkan dalam reka bentuknya. Konsep ini juga banyak dipengaruhi oleh gaya futuristik dan moden. Pereka bentuk perabot banyak menekankan idea-idea yang luar biasa dan fungsi yang canggih. Terima kasih cikgu. Terima kasih Nurin. Rajin Nurin baca ya. Okey. Maafkan cikgu bunyi bising tadi. Okey. Konsep ultramoden ni, kalau kamu baca perkataan ultramoden pun, kita pun boleh bayangkan perabot-perabot yang futuristik dan sangat luar daripada pemikiran. Kalau kita tengok cerita-cerita ataupun movie masa hadapan ataupun movie science fiction, kamu boleh bayangkan peralatan ataupun perabot yang digunakan. Okey. Ini adalah ciri-ciri perabot ultramoden. Nampak pelik tak bentuk dia? Jadi bentuk ciri-ciri perabot ultramoden ni, bentuk dia lebih abstrak dan futuristik. Nampak lebih canggih. Dan tengok, kelihatan lebih canggih. Kebanyakannya dibuat daripada plastik dan besi. Nak menunjukkan perabot itu
adalah perabot daripada masa hadapan. Jadi biasanya nak cakap pasal perabot masa hadapan ni jarang digunakan oleh orang masa terkini kecuali bergantung kepada cita rasa seseorang itu sendiri. Okey. Jadi salah satu ciri perabot atau moden juga mempunyai warna yang pelbagai. Tidak semestinya menggunakan satu warna saja tetapi menggunakan lebih daripada dua warna. Ini adalah contoh-contoh perabot atau moden. Boleh nampak tak? Boleh. Okay. Rasa-rasanya bentuk ni stabil tak? Tengok yang ni kerusi, apa kita panggil kerusi yang macam kerusi malas tadi. Kerusi gaming. Mana ada? Ni kerusi yang orang duduk baca buku biasanya. Ataupun duduk goyang-goyang macam tu. Tengok ada lampu atas ni, senang lah kita nak baca. Jadi saya rasa design ni pun sangatlah berfikir bang, luar daripada kotak. Okay, yang ni kalau tengok dari jauh, apa benda kan? Dia kata tengok dekat, ini adalah sofa sebenarnya ataupun tempat bangku. Bangku nampak macam arca kan? Betul tak? Nampak macam arca. Yang ni pun nampaklah macam tempat kerusi ni nampaklah moden ataupun futuristik yang kebanyakannya kita boleh tengok pada movie-movie science fiction. Okey, telah habis konsep cikgu jelaskan konsep perabot tadi. Ini cikgu ada soalan macam biasa, soalan pengukuhan. Saya takut kamu tak ingat dah. Padahal cikgu dah ajar tadi. Okey. Cikgu nak panggil nama boleh? Boleh cikgu. Boleh. Tak apa. Kalau salah pun tak apa. Tapi kalau betul nanti cikgu bagi ganjaran. Dalam bentuk wang. Berapa-berapa tu tak kisahlah. Saya kan ada ganjaran. Okey, cikgu nak panggil Senyap je. Panggil Senyap ya. Saya. Ini bising. Nanti Imi jaga buat yang kedua. Okey, cikgu nak panggil siapalah? Anya ada tak Ain? Saya. Anya ada? Ain tak ada cikgu, dia tak Ada sihat. Saya Tak sihat Ain. ke tak? Okey. Bolehlah Ime. Aduh. Okey Ime, jawab soalan tu. Senaraikan 5 konsep perabot. Baru cikgu ajar tadi. Boleh? Boleh. Okay, konsep perabot yang pertama adalah konsep antik, klasik, betul. retro, Ya. contemporary dan juga ultra modern. Okey, betul Ime. Nampaknya kamu fokus ya. Okey. Jadi senang je kan sebab ada 5 je yang kamu perlu ingat. Jadi nanti email cikgu bagi ganjaran, tunggu je. Okey, yang kedua adalah nyatakan 2 ciri perabot konsep antik. Ada siapa nak baca tak? Nak. Saya. Okey, Husna boleh. Ciri perabot mempunyai ukiran syarat dari flora, fauna dan kaligrafi. Lepas tu diperbuat daripada kayu. Okey, terima Betul tak, kasih cikgu? Huna. Terima kasih. Betul tu Huna. Jadi senang je kan? Okey, yang terakhir. Apakah perbezaan antara perabot konsep kontemporari dan ultra moden? Saya nak jawab. Okey, Rafika. Baru nak panggil nama. Terima kasih Rafika. Okey, boleh jawab. Konsep contemporary bentuknya lebih kepada geometrik, manakala konsep ultramodern bentuknya lebih kepada abstrak. Okey, betul Rafika. Okey, terima kasih. Nampaknya semua fokus pada apa yang cikgu ajar ya. Tak apa, selepas ini cikgu bagi soalan lagi untuk mengukuhkan
pemikiran kamu tu. Sebab saya tahu kamu ni 15 minit je pun tak ingat. Okay, cikgu gurau je. Okay, kita pergi kepada lakaran idea 3 dimensi. Okay, cikgu baca ya. Fokus. Lakaran idea merupakan proses bagi menghasilkan beberapa reka cadang atau konsep yang masih memerlukan perkembangan seterusnya. Okey. Ya Allah, sabar ya. Okey. Lakaran ini terus berkembang, ditambah dan diubah sehingga akhirnya menjadi desain produk yang mutamak. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, ini adalah subjek rujukan dan diubah, seterusnya diubah lagi dan terus diubah, akhirnya mendapatkan desain yang muktamad. Desain yang muktamad ni adalah desain yang tak akhir. Jadi ini adalah hasil akhir desain. Okay. Apa ni pelajar? Siapa boleh tahu? Siput babi. Manis. Okey, betul siput babi. Okey. Macam mencarut pula tak apa. Yang ni siput babi dia ada kena-mengena dengan binatang yang satu lagi. Okey. Boleh teka tak apa yang cikgu nak buat dengan siput babi ni? Okey, mesti tertanya-tanya kan? Okey. Okey, siput babi ni sebenarnya adalah subjek pilihan cikgu. Sebab kejap lagi cikgu nak buat lukisan idea 3 dimensi berdasarkan siput babi ini. Cikgu nak tunjuk video. Kejap ya. Boleh nampak? Boleh. Boleh. Boleh cikgu. Kejap ya, loading pula. Kejap ya. Dengar tak? Tak. Okay, kejap ya. Saya rasa ada masalah dekat setting. Cikgu pergi dekat setting dulu. Ajinya sudah kelas. Sudah kelas. Sudah kelas. Sudah kelas. Sudah kelas ni. Jinja. Maafkan cikgu ya, ada masalah teknikal sikit. Sabar ya. Sudah kelas. Sudah kelas. Sabar kejap. Cikgu nak buka YouTube jap.
Saya di kelas. Saya di kelas Ginger. Sabar ya.